Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ma taufiqi illa billah rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Salikin. Moga-moga dengan pengajian kitab ini akan menambahkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinan itulah menyuburkan iman kita, maka dengan subur iman itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi, iaitu sifat yang keenam, wahdaniyah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat. Pertama, wujud artinya ada. Kedua, kidam artinya sedia. Ketiga, baqa artinya kekal. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadith artinya bersalah-salahan ia bagi segala yang baharu. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya berdiri ia dengan sendirinya. Keenam, wahdaniyah artinya esa. Jadi kita nak sambung ni yang keenam, sifat Allah iaitu wahdaniyah daripada 20 sifat. Ya, wahdaniyah artinya esa. Wajib ke atas setiap mukallaf, kita semualah, mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah. Apa tu wahdaniyah? Namanya wahdaniyah, artinya esa. Apa makna esa? Kita selalu disebut dah, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Dah apa dia esa tu? Makna esa ialah tidak berbilang-bilang. Maknanya tunggal, satu saja, tidak berbilang-bilang, tidak berangka, tidak berbilangan. Atau dengan kata lain lagi, tidak banyak. Sama ada pada zatnya atau pada sifatnya, dan juga pada af'alnya, perbuatan. Zat Allah tidak berbilang-bilang, sifat Allah pun tidak berbilang-bilang, dan perbuatan Allah juga tidak berbilang-bilang. Macam mana? Dan jadi kita tengok. Dan mustahil atasnya bersifat dengan tidak esa. Mustahil Allah Ta'ala itu tak esa.
Maksud tak esa, berbilang-bilang zat dia, ataupun berbilang-bilang sifat dia, ataupun berbilang-bilang perbuatan Allah itu. Kata ulama, ta'rif bagi wahdaniyah ni ibaratun an nafyi al-kasrati fi dzati wa sifati wal af'al, iaitu suatu ibarat kefahaman yang menafikan banyak berbilang-bilang dari segi zat, sifat dan perbuatan-perbuatan. Jadi mudah ringkasnya, tajuk kita malam ni iaitu sifat wahdaniyah yang wajib bagi Allah Ta'ala ini. Artinya kita nak menafikan, kita nak tolak bahawa orang mengatakan bahawa Tuhan ni banyak. Dari segi dirinya tu banyak, mustahil, akal tak boleh terima, kita tolak. Sifatnya tu banyak pun kita tolak juga, dan perbuatannya pun banyak pun kita tolak juga. Jadi yang kita i'tiqad, yang kita isbatkan, yang kita tetapkan, zat Allah esa satu, sifat Allah pun esa juga satu, dan juga perbuatan Allah juga esa satu. Cumanya nak sebut satu ni tak berapa cantik. Perkataan satu tu tak berapa cantik, kata ulama. Bukan salah, tapi tak berapa cantik. Kenapa tak berapa cantik? Sebab pahaman kita dari segi matematiknya, nombor satu, satu tu boleh dibahagi dua, kan? Matematik lah, satu bahagi dua. Jadi berapa satu bahagi dua? Tak ingat dah. Setengah lah, kan? 1/2 campur 1/2. Macam nasi lemak seketul bahagi dua. Setengah nasi lemak, setengah nasi lemak. Nasi lemak gak dia faham. Jadi setengah dengan setengah, campur setengah-setengah, jadi seketul satu. Jadi kalau kata Tuhan tu satu, bukan salah, tapi takut-takut kita faham Tuhan yang satu tu boleh dibahagi dua. Makna Tuhan jadi separuh, Tuhan sebelah sini pun separuh juga. Gabung baru jadi satu. Takut-takut faham macam tu. Sebab tu ulama tak menggunakan perkataan satu, tapi mengatakan Tuhan yang satu, betul lah, bukan tak betul. Cuma takut-takut yang kita sebut tadi tu. Jadi yang paling cantiknya bahasa dia esa. Itu paling cantik. Sebab makna esa tu satu yang tak boleh dipisah-pisah dah, satu yang tak boleh dibahagi-bahagikan. Itu maksud dia. Jadi jangan kita faham satu yang boleh dibagikan. Walaupun contohlah apa pun lah, botol ni satu, tapi walaupun dia satu, masih lagi boleh dipotong tengah-tengah dia, boleh dipotong dua, kan? Adapun Allah yang satu tu tak boleh dipotong-potong, tak boleh dibahagi-bahagi, tak boleh dipecah-pecah. Kerana seketul gitulah. Seketul macam mana wallahu alam lah. Tapi nak ceritanya solid itu. Baik. Kemudian kita pergi satu-satu dari sudut wahdaniyah ni, kita mula kepada zat dahulu. Dalam masalah sifat yang keenam ni, sifat wahdaniyah ni, dia akan terbit dipanggil 5 kam. Dipanggil 5 kam. Dalam bahasa orang ngaji pondok lah, ngaji kitab, dia panggil 5 kam. Kam-kam ni maksudnya beberapa. Maksud kam ialah beberapa. Jadi akan terbit daripada sifat wahdaniyah ni 5 kam atau 5 beberapa. 5 kam ni apa benda ni yang kita nak belajar ni? 5 kam ni nanti kita nak tolak setiap satu dia. 5 ni kita nak tolak. Bila kita tolak, yang tak tolak itulah kefahaman kita kepada Allah. Tu. Jadi yang pertamanya, kumpulan dia ada 3 kumpulan, zat, sifat, af'al. Kumpulan pertama dulu. Kumpulan yang pertama iaitu zat. Zat ni maknanya diri Allah. Jadi kita sebut Allah esa pada zatnya. Diri Allah tu esa. Apa yang dimaksudkan diri Allah itu esa? Maksud zat Allah Ta'ala esa itu artinya tidak bersusun daripada 2 zat atau benda atau jauhar atau lebih. Keesaan ini menafikan 2 kam. Jadi esa pada zat ni artinya Allah itu tidak bersusun-susun.
Macam makhluk kita ni bersusun kepala dengan badan, bercantum dengan tangan, bercantum dengan kaki. Maknanya ada cantuman-cantuman. Kalau kita x-ray tengok tulang kita ni dia bersambung-sambung. Jadi bila bersambung dia boleh putus. Adapun Allah tak begitu. Bukan maksud bersusun-susun dari segi zat, benda ataupun apa-apalah, jauharnya ataupun apa pun. Jadi dari segi zat ni dua perkara yang kita kena tolak. Dari segi diri Allah ni, untuk kita kenal dia, yang dikatakan wahdaniyah Allah ni, dua perkara kita kena tolak. Yang pertama, kita kena tolak kam muttasil pada zat. Nama dia lah, nama bahasa saintifik kitab dia. Tak apa, tak hafal nama ni tak apa, yang penting faham. Jadi nama dia kam muttasil pada zat. Kita tolak. Apa makna muttasil? Muttasil artinya yang bersambung. Jadi kita menolakkan bahawa Allah Ta'ala ni dirinya beberapa yang bersambung-sambung, bilangan yang bersambung-sambung. Macam kita, bilangan bersambung-sambung, kepala bersambung dengan badan, tangan bersambung dengan badan, bersambung dengan kaki, bersambung-sambung. Urat kita bersambung-sambung, daging bersambung-sambung, tulang bersambung-sambung. Jadi itu diri kita. Allah tak begitu. Zat Allah tidak bersambung-sambung. Dalam arti kata lain lagi, zat Allah Ta'ala tidak bercantum atau tidak tersusun daripada juzuk-juzuk seperti darah, daging, tulang, urat dan sebagainya. Allah bukanlah maksud diri Allah tu ada tulang, ada darah, ada daging, tak ada. Semua tu tak ada. Macam mana? Wallahu a'lam. Dan Allah Ta'ala itu tidak juga, kita tolak dia, tidak juga beranggota-anggota seperti tangan, kaki, kepala dan lain-lain. Yang ni lah ahli sunnah wal jamaah. Jaga betul-betul. Kat Penang ni kuat juga Wahabi ni. Hati-hati mengaji dengan mana-mana ustaz. Dia kata dia baca ayat Quran, yadullahi fawqa aydihim. Tu ayat Quran tu. Yadu tu makna tangan dalam bahasa Arab. Yadullah, tangan Allah, fawqa, atas, aidi, tangan, him, mereka. Makna ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian bila dia bawa ayat Quran ni, dia membawa kita percaya kepada bahawa Allah ada tangan. Dia kata tengok ni ayat Quran, takkan nak lawan. Dia kata ni betul ni ayat Quran, boleh tonton, boleh cek dalam Quran. Dia kata Allah kata Allah ada tangan, yadullah, tangan Allah. Dah nak nafi macam mana? Kita yang jahil percaya, betul lah Allah ada tangan. Siapa yang percaya Tuhan itu beranggota, ada tangan, ada kepala, ada kaki, ittifaq ulama terkeluar daripada Islam, jadi kafir. Jangan main-main. Sebab tu akidah penting. Kita kena belajar betul-betul. Baca Quran sahaja tanpa dengan ilmu tak jadi juga. Jadi kena faham. Jadi ayat Quran tu betul, kita tak tolak, kita tak nafi, tapi ayat itu perlu ditakwil. Ayat Quran ni bukan boleh main faham sendiri. Dia mesti ada tafsiran dia. Sebab apa? Sebab yang kata tu Allah. Sedang ayat manusia pun kadang-kadang kita tak faham, apatah lagi ayat Tuhan. Betul tak? Kadang manusia cakap pun kita pening. Macam ada seorang, dia kata dia dah cukup majoriti. Pening juga saya, tak faham kata dia tu. Nampak? Kalau manusia kata pun kita tak apa nak faham. Dah Allah kata, bukan senang-senang boleh faham. Baca ayat, yadullah, tangan Allah ni. Tak boleh, kena takwil. Maka ulama yang mentakwilkan ayat ni mengatakan makna tangan di situ bukan tangan, tapi dengan makna kuasa. Bila sebut yadullah fi fawqa aydihim, kuasa Allah atas kuasa mereka. Maknanya Allah lagi berkuasa daripada mereka. Itu maksud dia. Sebab tu orang ada Quran yang macam dekat rak masjid kita ni, Quran
Tapi di sana pula pergi kedai kitab, dia ada tafsir Quran. Tafsir Quran lagi tebal daripada Quran. Sebab apa? Sebab dia mensyarahkan satu-satu ayat Quran. Bukan boleh main faham sendiri. Kan? Dia jumpa perkataan alif lam mim ra, dia terjemah almari. Tu kata mengarut, tak boleh main faham sendiri. Kan? Tu huruf muqatta'ah, huruf yang berputus-putus. Baik. Jadi pegang kemah-kemah akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Allah tidak beranggota, tak beranggota. Kepala, tangan, kaki semua kita nafi. Bila jumpa ayat Quran atau hadis Nabi yang ada sebut tentang anggota, tak boleh faham tu anggota, tapi perlu tengok pada huraian. Macam ada kita dengar kata kita akan menghadap wajah Allah. Jangan faham Allah ada wajah, muka. Wajah tu kena takwil. Apa makna wajah? Maka ulama takwil, wajah tu maknanya zat Allah, diri Allah. Bukan maksud wajah yang macam wajah kita faham ni, muka ni. Jangan. Boleh rosak akidah kita. Hati-hati. Jadi gitu ya. Dalam erti kata lain lagi, dia kata menafikan kuantiti yang tercantum pada zat Allah Ta'ala. Persoalan yang timbul, kenapa tak boleh kata Ustaz? Mungkin dia tak puas hati kan. Dia tanya, kenapa lah tak boleh kata Allah ada tangan? Sebab tangan-tangan tu sifat makhluk. Tu yang pertama. Yang kedua, ada tangan itu menunjukkan cacat, lemah, nakis, kekurangan. Lemah kita. Sebab kita nak angkat botol ni, kita berhajat pada tangan, baru boleh angkat botol. Kalau tak ada tangan, tak boleh angkat. Maknanya lemah. Kita memerlukan tangan. Kalau Allah memerlukan tangan, makna Allah lemah. Kalau hebat, tak payah pakai tangan lah. Botol ni naik sendiri minum. Kata hebat. Jadi kita pakai tangan angkat, tak hebat lagi. Jadi Allah tak perlu pada anggota tangan dan sebagainya. Dan bila ada tangan, maknanya ada kelemahan. Boleh putus dan sebagainya. Jadi kalau Allah ada tangan, jadi patah pula tangan, macam mana? Tak. Jadi mustahil, akal tak boleh terima. Dan bila sebut tangan sama dengan makhluk, makhluk ada tangan, maka tolak. Tapi Ustaz, dia kata tak wati lagi dia. Dia tu siapa tak tahulah. Nampak rekaan semata-mata. Dia kata tapi Ustaz, dalam ayat Quran sebut tangan. Memang sebut tangan, tapi jangan. Tangan ni boleh banyak makna. Tak? Contoh, masjid kita dilawati oleh kaki tangan kerajaan. Staf kerajaan datang. Kita faham kaki tangan tu benda. Staf lah, orang dia datang. Dia kata dia datang kaki dengan tangan je, perut tak datang. Tu kata bengong. Nampak? Padahal guna perkataan tangan kat situ. Guna, tapi makna lain, bukan dengan makna tangan ni. Jadi satu-satu kalimah, satu-satu perkataan itu boleh pelbagai makna. Sebab itulah untuk menjadi seorang yang menafsir ayat Quran, bukan ilmunya mengaji kuliah bulanan, kan? Duduk dengar kuliah sebulan sekali, kadang-kadang ustaz datang, kadang-kadang tak datang. Lepas tu keluar-keluar jadi mufti. Tak jadi. Keluar-keluar jadi ulama, tak jadi. Untuk nak jadi seorang mufassirin, seorang yang pakar untuk menafsir Quran, mengaji bukan sikit-sikit, kat 20-30 tahun. Baru layak. Lepas tu mengaji ilmunya banyak, bukan mengaji kitab kita macam ni ya. Dia mengaji tauhid, fiqh, tasawuf, itu ilmu asas. Lepas tu sambung pula ilmu alat, ilmu bayan, ilmu mantik, macam-macam ilmu. Sambung gini. Ilmu syair kena alim. Ilmu bahasa Arab, nahwu, saraf, semua habislah main baris. Bagi kitab Arab ataupun bagi ayat Quran yang tak ada baris, dia boleh bubuh baris. Kita dalam baris tak kerti baca dah. Tu kata. Macam mana nak kata layak tafsir ayat Quran? Tak boleh. Ada orang tertentu saja yang layak untuk tafsir ayat Quran. Bila ulama dah tolong tafsir, kita tolong beli je lah kitab tafsir, lepas tu baca. Tak faham tanya ustaz-ustaz, gitu je. Jangan tafsir sendiri. Baik.
Kemudian dia bawa lagi bukti. Jika zat Allah Ta'ala itu murakkab. Murakkab ni maksudnya tersusun. Dia buat contoh bandingan. Kalau diri Allah tu bersusun-susun, maka ia adalah makhluk, bukan qadim, bukan Tuhan. Kerana apa? Apa sahaja yang tersusun pasti memerlukan penyusunnya. Betul tak? Kalau satu benda ni buku, kan? Buku ni kata terabur, saya pun susun, saya letak sini satu, letak sini satu. Jadi kita tengok buku ni tersusun, macam kitab dekat rak tu tersusun. Bila tengok tersusun, buktinya apa? Buktinya ada orang yang susun. Jadi kalau diri Allah itu, zat Allah itu bersusun-susun, pasti ada yang menyusun. Kalau zat Allah pun disusun, maka Allah bukan Tuhan lah, sebab dia pun kena susun. Boleh faham? Jadi mustahil. Bukan Allah yang kena susun, tapi Allah lah yang menyusun setiap sesuatu. Macam kita semua ni, Allah yang susun kita. Allah yang susun letak kepala sini, tangan sini. Jadi bila Allah yang susun, ikut sukati Allah lah nak susun macam mana. Mujur Allah susun kita elok, mata ke atas, mulut ke bawah. Kalau keluar-keluar hari tu Allah susun mulut atas, mata bawah macam. Kan? Tapi dia kalau mengaji ilmu fiqh ni, dia ulama fiqh ni dia akan buat kajian terlampau dalam, sehingga kan kadang-kadang barang-barang yang menghampiri mustahil pun dibincangkan juga. Ada dalam kitab Sabilal Muhtadin, kitab fiqh tebal ni kitab tu. Nah, kitab Sabilal Muhtadin. Tu kitab Jawi tebal ni, kalau Rumi tak tahu tebal mana. Jawi tebal. Karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Dalam kitab tu, di pondok Tok Guru Siddiq Nur baca, jumpa satu persoalan ataupun satu kes, dia buat contoh kalau. Dia kata kalaulah kemaluan di dahi, macam mana nak ambil uduk? Padahal benda tu ada ke kita jumpa? Tapi itu maksudnya fiqh. Dia suka buat kajian. Sekiranya ada, macam mana hukum? Sebab apa? Sebab berpegang tidak ada yang mustahil kalau Allah nak buat. Allah nak buat macam mana pun Allah boleh buat. Buat tangan kot dahi boleh, kan? Sebab Allah yang susun, Allah yang buat. Sukati dia lah nak susun macam mana. Tu. Jadi kita kena pegang bahawa Allah bukanlah zat yang tersusun. Kerana kalau zatnya tersusun, pasti ada yang menyusunnya. Maka mustahil, akal tak boleh terima. Kemudian itu yang pertama, selesai. Kemudian yang kedua, masih lagi dalam kumpulan zat, kam yang kedua pula, iaitu namanya kam munfasil pada sudut zat. Kam munfasil pada sudut zat. Mungkin orang yang permulaan dengar ni memang payah nak faham. Saya kat 4 tahun baru faham pun. Ni kuliah bulanan dalam sebulan sekali. Bulan lepas punya kadang-kadang tak ingat dah. Kitab pula tak ada. Lagilah. Kam munfasil. Tak apa, dengar dulu, tak apa. Sok-sok mengaji lagi. Oh, inilah pernah dengar dulu. Biasa dengar tu. Kurang pernah dengar, jadilah. Kam munfasil yang kedua. Tadi muttasil, ni munfasil. Munfasil ni ambil daripada perkataan fasola, iaitu maknanya cerai. Munfasil berpisah. Jadi ada pula orang kata diri Allah ni berpisah-pisah. Satu kat sini, satu kat sini. Allah juga, tapi satu sini, satu sini. Itu pun kita tolak. Mustahil Tuhan berpisah-pisah. Itu menjadi kepercayaan orang-orang kafir. Dia kata Tuhan juga, tapi ni Tuhan pokok, ni Tuhan air. Lain-lain pula Tuhan dia. Tapi dia kata Tuhan juga, dua-dua Tuhan. Masa saya kerja tu, sebelum ngaji pondok, saya kerja, bos saya tu Cina. Jadi bila nak dekat-dekat raya Cina dia tu, dia tampal tulisan-tulisan Cina. Dia tampal dekat pintu bos dia, pintu pejabat satu. Lepas tu dia tampal satu lagi dekat pintu bilik air. Tapi tulisan Cina lah, saya mana reti baca. Saya tanyalah dia, itu apa? Dia kata itu nama Tuhan air, nama dia. Oh, Tuhan air. Tuhan air letak di depan pintu bos. Kenapa? Air masuknya masuk. Jadi duit masuk. Untung banyak. Oh, itu yang dekat bilik air, itu Tuhan jahat.
Itu Tuhan buang air. Tadi Tuhan air, ni buang air dia kata. Yang tu jahat, yang tu bagi keluar duit. Jadi bila jahat dia buh kat tandas. Yang baik buh kat bos. Oh macam tu pula. Kita tanya dia, oh ada Tuhan baik, Tuhan jahat lah? Ada. Dan kalau jahat apa jadi Tuhan? Tahu dia kata. Dia pun tak tahu. Nampak? Mana tu mengarut, batil. Nah jahat jadi Tuhan. Mana? Itu kata, yang ni lah kita nak buktikan. Sebab tu kita jangan sempit pemikiran bahawa Islam hanya untuk orang Melayu. Jadi kita kena luaskan Islam. Nah, Islam ni untuk siapa? Manusia semua ni makhluk Allah. Cuma mereka ni tak kenal Allah. Jadi kita kena sedarkan mereka, Tuhan yang mereka sembah tu batil, tak betul. Nak mengarut-ngarut Tuhan yang sebenar Allah. Jadi cubalah. Berapa banyak dah. Alhamdulillah. Apa nama Firdaus Wong lah. Ustaz Ridwan T lah, macam-macam lah. Ustaz Syah Samugam. Jadi kita kena persebarkan Islam. Kita ni dulu pun kalau orang Yaman tak datang ke tanah Melayu, terus kafir gak kita. Melayu ni bukan asal Islam. Asal Hindu gak. Dulu lah. Zaman dulu mula-mula dulu. Bila ulama-ulama daripada Yaman datang ke tanah Melayu menyebarkan dakwah Islam, akhirnya sultan, tapi kuatnya orang Melayu taat pada sultan. Bila sultan masuk Islam, rakyat jelata semua masuk Islam. Maka kekalah Islam sampai ke keturunan kita hari ini. Tapi hari ini Islam dah semakin lemah. Sebab apa? Sebab orang Islam kabur dengan keseronokan dunia, lupa dah bahagian akhirat, lupa bab agamanya sendiri. Nama sahaja Islam tapi jahil tentang Islam. Betul tak? Kita ni dijajah start daripada 1511 sampailah kita merdeka 1957. Tolak-tolak tahun tu ada 446 tahun. 446 tahun bukan sikit-sikit. 100 tahun satu orang cakap generasi. Lebih kurang 4 ke 5 generasi kita dijajah oleh orang kafir. Tapi 446 tahun dijajah tu tak dengar lagi Melayu murtad. Hari ni kita sudah merdeka, baru 63 tahun merdeka, sudah ada gereja Melayu di Kuala Lumpur. Mana apa? Zaman dulu 446 tahun bertubi-tubi tentera kafir datang nak jajah kita. Dia boleh jajah tanah air kita, tapi tak boleh jajah iman kita. Waktu tu dulu nenek moyang kita. Sebab apa? Sebab ulama hidup waktu tu. Ulama tegakkan syariat, pertahankan agama umat. Kuat. Ulama bukan setakat membaca kitab, malamnya menulis kitab dengan mengangkat dakwah pennya. Tapi siangnya mengangkat pedang untuk pertahankan Islam. Syekh Abdul Samad pengarang kitab kita ni, kepalanya dipenggal dan diletakkan di muzium Thailand hari ini. Sampai sekarang darahnya masih lagi menitik. Dia gugur sebagai mati syahid dalam mempertahankan negeri Kedah daripada dirampas siang. Syekh Abdul Samad pengarang kitab pun turun berjihad. Takkan kita tak boleh? Bukan nak suruh berjihad apa? Nak bersatu atas nama Islam. Kita Melayu Islam bersatu atas nama Islam. Kadang-kadang buat kerja ke gotong royong masjid ke apa, kita lemah, tak boleh nak bersama dan sebagainya. Sedang orang kafir boleh bersatu. Tengok macam mana mereka melawan soal tulisan Jawi. Tak semena-mena DAP dengan MCA yang bukan sama parti pun boleh bersama bergabung untuk nak protes tulisan Jawi. Kita sama-sama Melayu Islam, tak boleh nak pertahankan Islam walaupun berbeza warna bendera. Lupakanlah sekejap warna bendera, atas nama Islam kita pertahankan. Yang tu jauh konanya. Allah menaik tak? Cerita munfasil tadi. Munfasil. Dia naik syekh pula dia tiba. Jadi maknanya mustahil berpisah-pisah. Yang ni Tuhan lain, ni Tuhan lain. Tolak. Tidak ada zat lain yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Pegang situ tuan-tuan. Diri Allah tak ada siapa yang serupa dengan dia, ataupun hampir-hampir serupa pun tak ada. Tak ada langsung nak kata keserupaan tu, tak ada langsung. Kita mungkinlah tak serupa sebiji, tapi orang cakap hampir-hampir serupa. Saya kuliah merata tempat.
kan, negeri Perak lah, Penang lah. Jadi kadang-kadang tu kita jumpa ada orang tu muka sama. Dekat Perak ada, dekat Penang ada seorang. Tengok, jauh dia datang dari Perak. Tanya-tanya dia, bukan orang tu, tapi muka sama. Kadang-kadang nampak muka sama, kan? Tiba-tiba nampak dekat kedai tikar nombor ekor, nampak macam dia. Bukan saya tu, Sat, dia kata. tu pelanduk dua rupa, padahal memang dia dah. Allahu Akbar. Tu. Kita ni boleh hampir-hampir sama. Kadang muka adik-beradik kita walau lain jantina, seorang abang, seorang kakak, tapi tengok lebih kurang muka. Kalau yang abang tu pergi letak kain atas kepala buat macam tudung, macam kakak dia. Ada keserupaan. Adapun Allah dengan makhluk tak ada langsung keserupaan. Jangan kata seakan-akan ke apa, tak ada. Sama tu langsung tak ada. Sebab apa? Dalilnya, kalau kita kata Allah sama dengan makhluk, maka Allah tu jadi lemah. Sebab apa? Sebab makhluk itu lemah. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Sebab makhluk ni, manusia ni adalah tempat lemah, tempat lalai, tempat silap. Kita berapa kali silap? Berapa kali silap pangkah? Dah tahu dah orang tu penipu, duk boh lagi. Tu banyak silap kita ni. Ada pun Allah tak pernah silap. Jadi manakah sama Allah dengan kita? Tak boleh kata samalah. Tu. Dalam erti kata lain, ia menafikan kuantiti yang terpisah daripada zat Allah Ta'ala, menolak bahawa diri Allah berpisah-pisah. Tolak. Itu kita rak. Dia sebenarnya begini, tuan-tuan, yang ibu yang dirahmati Allah sekalian. Dia sebenarnya manusia ni, kita semua ni dia ada fitrah. Makna fitrah ni satu sifat yang Allah letak pada kita. Memang keluar perut mak tu semua ada benda ni. Suatu dipanggil fitrah. Contoh fitrah ni makan. Kita keluar perut mak tu, tak payah pergi kursus, tak payah pergi kelas, tak ada siapa ajar. Kita tahu mana makanan, mana bukan makanan. Dan kita tahu bila ambil makanan tu nak buh kat mana, buh kat mulut. Tengok budak-budak kecil, dia ambil apa-apa makanan, dia ambil guna tangan, dia buh kat mulut. Siapa ajar dia guna tangan? Siapa ajar dia masuk ke mulut? Dia ambil masuk ke mulut. Tak ada budak ambil makanan buh kat telinga. Tu teruk sangat tu, kan? Tapi biasanya ambil buh kat mulut. Siapa ajar tu? Itulah Allah yang ajar. Itulah dipanggil fitrah. Macam lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki, tu fitrah. Jadi begitu jugalah setiap manusia ni, Allah letakkan padanya fitrah menginginkan Tuhan. Dia ada, setiap kita ni fitrah nak Tuhan. Tak kira siapa pun, bukan sahaja orang Islam, siapa-siapa pun yang namanya manusia, bila dia lahir, dia akan nak kepada Tuhan. Bila nak kepada Tuhan, tu yang macam-macam pemikiran. Kalau yang Islam, mujur kita Islam, kita dipandu dengan Quran hadis. Adapun puak-puak yang kafir ni, bila dia nak kepada Tuhan, dia mikir macam mana Tuhan. Itu yang dia mereka-reka tu. Dia reka, dia kata dia buh kepala gajah. Kita tanya awak, kepala gajah yang ni besar sekali, dia kata. Mujur dia jumpa gajah. Kalau dia jumpa dinosaur, kepala dinosaur dia bubuh. Anak ni semua dia fikir pakai akal semata-mata. Lepas tu dia buat banyak tangan, kat 8 tangan, 4 kanan 4 kiri. Kita tanya awak tangan banyak, Tuhan banyak kerja, dia kata. Pula dah banyak kerja, kena banyak tangan. Macam-macam. Sebab apa? Sebab ini semata-mata akal fikiran. Itu membuktikan bahawa mereka nak Tuhan, mereka percaya pada Tuhan, cuma tersalah dalam memilih ataupun nak memahami siapa Tuhan yang sebenar. Akhirnya dia mereka-reka dalam pemikiran dia. Maka terhasillah pelbagai-bagai agama yang mengarut, Hindu, Buddha dan sebagainya, Kristian lah apa lah. Merepek-merepek. Tengok pokok tu besar lain macam, nampak hebat je, pergi sembah pokok. Nampak lembu sadar bawa balik gymnya lembu, ketul-ketul badan, sembah lembu. Ada dekat Bukit Mertajam ada satu lembu. Saya nak pergi makan kedai tu, tepi kedai tu ada orang India, dia beli lembu. Besar lembu ni, besar sungguh, besar macam besar kita kancing besar. Lepas tu besarnya lembu ni.
Kata tanya tokek dia kenapa tak ni, tak buat jual ke apa sembelih sebab daging banyak kan. Mana boleh jual ni Tuhan ni tu. Tuhan dia. Dia pelik sungguh. Spender tak pakai. Nah, Tuhan dia bagi makan rumput. Nah, dia bagi makan Tuhan. Patut Tuhan bagi makan dia. Mana pelik. Yang ni kita kena sedarkan pada mereka. Bukan kita menghina agama lain, tapi kita menunjukkan apa yang benar. Dia kata tak baik hina agama lain. Ini bukan soal menghina. Ini soal benda mengarut dan kita nak tunjuk mana satu yang sebenarnya. Contoh orang kata 1 campur 1 sama dengan 5. Kita kata salah. Awak menghina saya. Lah bukan hina. Kita nak kata 1 campur 1 tu sebenarnya 2, bukan 5. Tak, awak telah mengatakan saya bodoh. Bila pula aku kata hang bodoh? Macam tu. Faham tak maksud saya? Tapi hari ni masyarakat gitulah, konon-konon hak asasi manusia. Bumi ni milik siapa? Kalau negara kafir buat peraturan macam tu tak pelik, sebab dia negara kafir. Kita negara orang Islam. Sepatutnya kita kena tegakkan Islam, kena buktikan pada masyarakat bahawa Islam itulah yang sebenar. Soal dia nak buat apa, kita tak ganggu, tapi kita buktikan bahawa Allah adalah Tuhan yang sebenar, Islam adalah agama yang sebenar. Ada pula lagi ra'i. Mana boleh ra'i kan? Satu benda yang batil, mana boleh ra'i. Jadi kita kena faham, perkara-perkara agama adalah perkara-perkara sensitif, lagi terutamanya iaitu Islam. Lepas tu kita kena berhati-hati dalam memahami apa-apa perkara yang berkait dengan soal akidah. Takut-takut terlucut akidah kita. Dalam nak ra'i kebangsaan tak apa. Kita ra'i sebagai dia seorang Cina bangsa, tak ada masalah. Kita nak ra'i dia sebagai seorang India tak salah, India bangsa. Tapi kita ra'i dia sebagai Buddha tak boleh. Ra'i dia sebagai Hindu tak boleh. Ra'i dia sebagai Kristian tak boleh. Kita jalan kat highway, tiba-tiba patung dewa dia tu nak jalan, nak bawa pergi jalan-jalan makan angin. Agaknya boring dewa dia duduk kat kuil. Bawa pergi jalan-jalan, lalu kat highway tu dia suruh kita ke tepi. Kita pun ke tepi sebab bagi laluan pada patung dia lalu. Kafir kita. Tengok main. Sebab apa? Sebab kita girai patung dia, hormat patung dia, suruh jalan, kita ke tepi. Ulama nak jalan pun tak ke tepi. Nampak? Tiba patung sembahan yang batil, nak kita bagi laluan. Lepas tu kena faham benda-benda gini. Kalau tak sengaja tu lain lah. Ya kan, sebab apa ni nampak siren ni, kita pun tepi. Lalu-lalu patung lah. Kalau aku tahu tadi, memang aku tak tepi dah. Tak apalah, kita tak sengaja, kita tak perasan. Patung tepi, siap berhenti pula tu. Selfie pula dengan patung. Betul, jadi mengarut. Ada budak-budak pondok dia tunjukkan saya kawan dia kat Facebook, ambil gambar dekat batu cave. Belakang tu patung kuil Hindu. Dia pergi ambil gambar selfie dengan patung. Tu saya kata baik selfie dengan kambing. Nampak? Kambing makhluk Allah, kenal Allah lagi kambing tu. Mau selfie dengan berhala buat benda. Nabi pun hancurkan berhala. Nabi tak suka, Allah marah, tiba-tiba kita sonok. Macam kita contohlah, ayah kita ada musuh, sebab parti lain, ayah dia marah dengan kawan tu. Nampak? Gaduh. Ayah dia memang menyampah betul dengan seorang kawan tu. Katalah contoh nama mak lah contoh. Kalau ada minta maaf lah, ni contoh aja. Aku menyampah dengan mak tu, gini ayah dia ceritakan anak dia. Tiba-tiba tahu-tahu dia pergi selfie dengan mak tu. Ayah dia tengok telefon, siap wallpaper kot depan sekali. Nampak siap order love. Ayah dia sakit hati tak? Hajar betul. Aku benci betul dengan dia ni, anak aku boleh ambil gambar dengan dia. Macam tu lah logik kita sudah. Walaupun saya tak bawa dalil ayat Quran, fikir logik situ dah. Allah tak suka berhala sebab Allah lah Tuhan. Dia tiba-tiba orang buat ada lain Tuhan. Allah marah. Dalam Allah marah, tiba-tiba kita pergi ambil gambar pula dengan satu benda yang Allah murka. Allah.
Tak jahat gitu. Sebab itulah kalau tak ada ilmu, dia tak tahu yang dia buat tu salah. Main kod dan je buat satu-satu benda. Lepas tu kena mengajilah apa boleh, apa tak boleh. Dah tak ada kerja sangat nak ambil gambar, ambil gambar tempat lain lah. Dalam masjid tak nak ambil gambar kan, gambar kubah ke gambar apa ni, gambar kuil dia ambil. Itulah kata. Baik, habis dah yang kedua. Lepas tu kita masuk yang ketiga, kam yang ketiga, tapi berubah kumpulan pula. Tadi kumpulan zat, yang ni kumpulan sifat. Sifat pula kumpulan dia. Macam tadi juga, nama yang sama, kam mutasil juga, tapi tukar. Kam mutasil pada sifat. Mutasil makna apa tadi? Bersambung-sambung. Jadi menafikan sifat Allah itu bersambung-sambung, berrantaian. Ataupun nak kata sifat Allah itu bersusun-susun, mustahil, akal tak terima. Contohnya dia kata sini, Allah Ta'ala tidak mempunyai dua atau lebih sifat yang sama seperti dua atau tiga kudrah. Contoh sifat Allah, kita kata Allah bersifat dengan sifat kudrat. Kudrat, sifat kudrat maknanya Allah berkuasa. Kudrat Allah tu satu tu. Bukan maksud Allah ada kudrat satu, kudrat dua, kudrat tiga, kudrat empat. Tak. Satu tu je. Kan? Macam kita makhluk, sifat kita berbilang-bilang. Kudrat tangan kanan lain, kudrat tangan kiri lain. Kadang-kadang mungkin kita macam mana lemah, tangan kanan kita boleh angkat 10 kilo, tapi tangan kiri tak larat angkat 10 kilo, 5 kilo boleh. Jadi kudrat dia tak sama. Kudrat kanan lain, kudrat kiri lain. Tu makhluk, maknanya kudrat kita berbilang-bilang. Adapun kudrat Allah satu je. Lepas tu dia kata pula, oh kalau macam tu Allah lemah sebab satu kudrat. Tak, dengan satu kudrat Allah boleh buat apa saja. Kita lain-lain kudrat sebab ada terhad kudrat kita. Macam tadi tangan kanan tu boleh angkat 10 kilo je. Lebih pada 10 kilo tak larat dah. Kan? Jadi maknanya lemah. Sebab tu kita kena banyak kudrat. Tapi Allah tak memerlukan banyak kudrat, kerana memadai dengan satu kudrat Allah boleh buat apa saja. Jadi sebab itulah kita kena kata sifat Allah tunggal, esa sahaja. Kudratnya esa, samaknya esa, basarnya esa, kalamnya esa. Semua sifat-sifat Allah itu esa, tidak berbilang-bilang. Yang kedua, yang keempatnya iaitu kam munfasil. Macam tadi juga, kam munfasil tadi muttasil, berpisah-pisah, bersambung-sambung. Munfasil, berpisah-pisah. Jadi menolak juga bahawa sifat Allah itu berpisah-pisah. Maksud berpisah-pisah, Allah ada sifat Allah, kat kita pun ada sifat Allah. Habis tu Ustaz, dia kata tu, kita kata Allah maha mendengar, kita mendengar juga. Jadi kan Allah pun mendengar, kita pun mendengar, kan sama, dia kata. Jadi maknanya sifat Allah pun ada kat kita ke, yakni sifat mendengar. Tak. Perkataannya saja mendengar, tapi hakikat mendengar tu tak sama. Mendengar Allah tak memerlukan pada bunyi, suara, gelombang. Mendengar makhluk, mendengar kita perlu ada suara, perlu ada bunyi, perlu ada gelombang, perlu ada frekuensi, baru boleh dengar. Allah tak. Allah boleh dengar tiang dinding ni berkata-kata, berzikir pada Allah, padahal kita tak dengar bunyi dia. Allah boleh dengar satu benda yang tak ada bunyi, tak ada suara, Allah boleh dengar. Allah melihat tak berhajat pada cahaya. Kita besar mana pun mata kita, nak kena ada cahaya baru nampak. Besar mana mata, tiba-tiba cahaya tak ada, tak nampak mata. Kita perlukan cahaya baru boleh tengok. Allah tak perlukan cahaya. Seekor semut warna hitam duduk di atas batu yang hitam di dalam malam yang sangat gelap. Gelap gelita, tak ada cahaya, Allah nampak. Tak payah kata semut atas batu hitam, semut dalam tanah, Allah nampak. Jadi bila sebut melihat, nampak macam sama? Tak sama. Melihat Allah lain, melihat makhluk lain. Tapi jangan pula kita pegang semua yang ada pada Allah tak boleh ada pada makhluk, ataupun semua yang ada pada makhluk tak boleh ada pada Allah dari sudut perkataan. Contoh, ada satu orang ustaz, tak nak sebutlah nama dia. Dia ni mungkin tersilap nak mengaji ke macam mana, dia boleh kata, dia kata Tuhan ni hidup pun tidak, mati pun tidak.
Dia kata begitu. Memang sekarang ni dah senyap dah ustaz tu. Sebab dah banyak orang komplain dah, Jabatan Agama pun dah ambil tindakan. Dia kata Tuhan ni hidup pun tidak, mati pun tidak. Bila orang tanya apa hujahnya? Sebab dia kata hidup tu sifat makhluk, mati pun sifat makhluk. Jadi mana boleh Allah sama dengan makhluk? Kan? Makhluk hidup, makhluk mati. Jadi Allah hidup pun tidak, mati pun tidak. Betul? Pengsan. Macam mana Allah? Kalau kita menafikan Allah tidak hidup, nak boh mana ayat hayyun la yamut, Allah hidup tak mati-mati. Jadi jangan kata Allah tak hidup. Allah memang hidup. Dah makhluk hidup tak? Ya, makhluk hidup. Tapi makhluk dihidupkan. Allah bukan dihidupkan, Allah menghidupkan. Dan kita hidup dengan nyawa, kita hidup dengan roh. Allah bukan hidup dengan nyawa, Allah bukan hidup dengan roh. Tu. Walaupun perkataan hidup tu nampak sama, tapi hakikatnya berbeza. Tu kena faham. Macam pisang lah. Walaupun namanya pisang, tapi ada lain-lain. Ada pisang kuning tu, ada nama pisang kaki. Pisang juga, tapi sama ke? Rasa pun tak sama. Jadi jangan bila nampak perkataan sama, oh mesti sama. Perkataan saja nampak sama, barang dalam hakikatnya sebenarnya tak sama. Sebab itulah untuk nak selamat kena mengajilah. Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang mengaji kuliah dengan orang tak mengaji kuliah? Tak sama. Orang mengaji tahu mana betul mana salah. Orang tak mengaji ikut dan dia. Sebab tu saya pesanlah kepada ahli jawatan kuasa masjid, kalau nak panggil mana-mana ustaz, cek dulu fikrahnya. Kadang-kadang mana tahu dia ada kat YouTube ke apa, tengok dulu YouTube dia tu macam mana cara penyampaian dia, ataupun rujuk mana-mana ustaz yang kita percaya. Kan? Kita mungkin ada nombor kontak ustaz-ustaz lain kan. Kita tanya, ustaz, kalau saya nak panggil ustaz ni, okey ke ustaz ni? Tanya ni. Maksud jangan ustaz ni Syiah contoh. Ustaz ni lah ayah pin sebenarnya. Contoh. Nampak? Kadang-kadang ustaz ni okey, tak masalah, ni orang kita, nak dia ahli sunnah wal jamaah, tak apalah. Sebab kadang-kadang sama-sama ustaz dia tahulah kan, dia kenal lah. Jadi apa-apa rujuk. Sebab bukan apa, kita berhempah pula tiap-tiap bulan datang untuk menanamkan tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah dalam jemaah kita. Tiba-tiba datang satu orang ceramah, dia bercakap menyimpang dengan apa yang kita ajar. Macam mana jadi masyarakat? Dia keliru. Ustaz ni cakap lain, ustaz ni cakap lain pula. Ustaz ni cakap Tuhan tu satu, yang ni kata dua. Macam mana ni? Contohlah, tak adalah ustaz tu kata Tuhan dua, tapi contoh macam tu. Habis tak jadi sesat masyarakat, jadi pening. Jadi tengok kan. Sebab ada pula yang tanya, kenapa ustaz zaman sekarang ni macam ni? Nama sama-sama ustaz tapi ajar lain-lain, kenapa? Tak payah tanya kenapalah. Barang kalau elok mesti ada orang ciplak. Ada. Macam Adidas, ada tak orang ciplak jenama dia? Ada. Ada. Tapi kalau jenama bodoh-bodoh, jenama cap ayam, ada tak orang ciplak? Ada. Siapa nak ciplak cap ayam? Nama pun cap ayam dah, orang tak ciplak. Kalau benda leke-leke orang tak ciplak. Dia benda-benda yang mahal, benda-benda yang power, orang akan ciplak. Gitu juga ilmu agama ni hebat, maka akan ada orang ciplak dia, akan ada orang sabotaj dia, akan ada orang merosakkan dia. Akhirnya jadilah macam-macam pandangan-pandangan yang pelik-pelik yang sebenarnya tidak ada asas dalam ilmu agama yang sebenar. Pucuk pangkal di guru dia entah macam mana, entah tak betul kan, sampai terbawa-bawa sampai ke anak murid, dan akhirnya mereka ada satu jemaah yang besar pula. Betul, kena hati-hati kan. Kumpulan-kumpulan macam ni. Baik, jadi menafikan sifat Allah ada pada sifat orang lain juga, pada makhluk tak ada. Contoh, Allah mencipta, makhluk tak boleh mencipta. Siapa kata makhluk mencipta? Perkataan dia, kita kata telefon bimbit ni dicipta oleh orang sekian-sekian. Perkataan cipta, tapi hakikat bukan cipta. Hakikat menginovasi. Mereka sahaja. Dia ambil part ni, part tu memang ada dah, dia campur-campurkan, jadilah satu benda. Macam kereta tu. Bukan dia cipta kereta. Besi tu dia boleh buat. Mana boleh buat besi? Allah yang buat besi. Dia cuma ambil besi yang telah Allah cipta, gabung, jadi kereta.
Macam kita buat nasi lemak. Nah, bukan dia cipta nasi lemak. Nasi tu Allah cipta. Nah, dia tulis situ kilang beras. Dia cipta beras tu, buat beras. Bukan buat beras, dia packing je beras. Beras siapa buat? Allah. Mana boleh buat beras? Buatlah tengok, kajilah sains macam mana pun, cipta beras tak boleh. Allah saja yang boleh buat. Jadi sifat Allah mencipta itu tidak akan ada pada siapa-siapa pun selain daripada Allah, melainkan itu untuk Allah saja. Hanya Allah saja. Itu maknanya dia yang dikatakan kam munfasil pada sifat. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir, 4 dah kan, yang kelima pula. Yang saya cakap tadi 5 kam, yang kelima. Yang tukar kumpulan dia, iaitu kumpulan yang terakhir, iaitu kumpulan perbuatan. Dalam kumpulan perbuatan ni ada 1 kam sahaja, iaitu namanya kam munfasil pada sudut perbuatan Allah. Maknanya perbuatan Allah tidak ada berpisah-pisah. Munfasil tu maknanya berpisah-pisah. Tak adalah Allah pun boleh buat, tiba-tiba makhluk pun boleh buat macam mana Allah buat. Tak ada. Macam tadilah kita sebut mencipta tadi. Kan? Tak boleh. Kan? Allah boleh buat langit. Manusia mana boleh buat langit? Buatlah, tengok, kajilah macam mana, sains hebat mana pun takkan boleh buat langit. Tak payah kata nak buat langit, buat awan tak boleh. Ada video belega kat WhatsApp dihantar forward, yang kita pun satu hal tak tahu benda apa, main forward je kita. Nah, dalam video tu kata awan jatuh daripada langit turun ke tanah. Bu ni nampak putih-putih, dia kata. Tengok ni awan dah jatuh, nak kiamat dah, kata. Mula dah nak kiamat. Nampak awan jatuh, dia kata. Padahal bila cek balik kebenaran video tu bukan awan. Ada 1 kilang dia buat sabun, buih dia tu terkeluar. Jadi terlampau banyak buih, duduk kat tanah-tanah lah. Datang orang snap video kata awan jatuh. Kita pun percaya forward tu. Habis kat 100 orang forward ni, awan jatuh ni. solat sunat taubat sekarang ni, awan jatuh dah. La ilaha illallah. Ngarut-ngarut. Ada 1 video tu lagi merepek. Panjang warna hitam. Panjang warna hitam. Dia kata telah keluar ular yang sangat panjang dari tanah Arab. Belega video tu dalam WhatsApp, grup WhatsApp ni semua keluar. Cek tengok, rupanya Arab Saudi buat paip nak hantar air. Nampak padang pasir mana ada air, dia buat paip panjang sebab nak salurkan air. Dia kata ular. Sakit mu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang kita pun luruh bendul. Ambil tengok, gempak, share terus. Menebar fitnah. Hati-hatilah benda-benda ngarut macam ni. Kan? Jadi tak ada. Perbuatan Allah hanya Allah. Perbuatan makhluk takkan boleh buat macam perbuatan Allah. Sebab tu Allah kata, kalau kamu hebat, buatlah sebelah sayap nyamuk. Ataupun Allah kata, buatlah sehelai daun. Kalau hebat nak buat sehelai daun. Bukan Allah suruh buat besar-besar, sehelai daun je. Takkan mampu. Bila tak mampu, sedar diri ya. Kita makhluk, hamba yang hina. Jadi bila sedar diri, tunduk. Jangan sombong. Allah nak tunjuk ni, coronavirus ni. Mau hebat sangat, buatlah vaksin. Mau hebat sangat, buatlah ubat. Nak tengok boleh sembuh tak boleh sembuh. Kalau Allah kata tak sembuh, mau buatlah ubat banyak mana pun, takkan sembuh. Jadi kita minta umat Islam kita semua kembalikan urusan ni pada Allah. Mengakulah depan Allah yang kita lemah, yang kita bodoh, yang kita ni tak erti apa. Selagi mana kita sombong dan bongkak, selagi itulah corona ni masalah pada kita. Dia pun sombong, tak habis-habis. Kita buat ramai-ramai. Baca kunut nazilah, buat solat hajat, doa sungguh-sungguh pada Allah, kembalikan urusan ni pada Allah. Ya Allah, Engkau yang turunkan wabak, Engkau jualah sahaja yang boleh angkat wabak. Tak ada siapa pun boleh angkat wabak ni melainkan Engkau semata-mata, ya Allah. Doa gitu. Kalau kita buat ramai-ramai tunduk, merasa menghinakan diri, kita ni lagi kita hinakan diri kita pada Allah, lagi tinggi darjat kita di sisi Allah. Tapi lagi kita mengangkat diri kita di depan Allah, lagi hina sebenarnya kedudukan kita di sisi Allah. Jadi tunduk. Sebab tu kita sujud. Baca dalam kitab fiqh, syarat sah sujud, kepala mesti lebih rendah daripada punggung. Apa yang dimaksudkan di situ?
Maknanya sehebat mana pun muka hang, laku macam mana pun muka hang, muka YB ke muka apa ke, hebat macam mana pun muka, saat kamu sujud padaku, sembam mukamu atas tanah, tanah itulah yang kamu pijak, tanah tu juga kamu sembam muka dia. Dan kamu angkat punggung kamu daripada muka kamu, dalam punggung kamu ada najis, ada tai. Maknanya kamu lebih hina daripada najis kamu sendiri. Supaya kita merasa kita ni rendah. Jangan jangan sombong. Kita pandai bidang medik sikit, dah rasa macam kita boleh sembuhkan penyakit. Tak boleh. Allah semata-mata. Kita cuma ikhtiar pilah. Tapi jangan tak berbalik kepada Allah, minta pertolongan Allah. Kumandang. Zikir saja kumandang. Kadang-kadang akidah kita tak nak kembali kepada Allah, minta pertolongan Allah, balik kepada Allah. Hanya Allah sahaja yang boleh selesaikan masalah kita. Kita takkan boleh selesai masalah kita sendiri. Allah sahaja, balikkan pada Allah lah. Kerana apa? Kerana Allah yang Maha Esa. Jadi bila Allah Maha Esa, Allah satu tu je. Tadi mana tempat baliknya? Allah jugalah. Tiba-tiba Allah tu satu dibalik ke tempat yang lain. Tak kena cara. Tak kena cari. Macam orang main golf, lubang tu satu je, dia pukul pam, tapi bukan nak masuk dalam lubang, dia main pukul gitu. Dah sampai bila nak selesai? Takkan selesai lah. Dia kena kembalikan bola tu dalam lubang, sebab lubang tu saja yang ada, satu lubang tu saja. Ibarat macam itulah, Allah saja yang ada. Balikkan balik pada Allah. Ni dah pukul sana, pukul sini, pukul sana, pukul sini. Dah bila nak balik kepada Allah? Takkan selesai lah. Sampai bila-bila takkan selesai. Balikkan kepada Allah. Kerana Allah lah segala-gala. Kalau orang kafir tu tak peduli dah, lantak dia kafir. Tak pelik manalah dia tak nak kepada agama apa semua, sebab dia kafir. Kita orang Islam jangan fikir macam kafir fikir. Kita balik pada agama, balik pada Islam, buat solat hajat, kunut nazilah, doa ramai-ramai. Minta pada Allah. Sebab lagi tak selesai ni, lagi tu kita semayang jarak-jarak. Sampai bila nak semayang jarak-jarak sana? Tuan-tuan dah sonok dah semayang jarak-jarak ni. Puas hati. Boleh pusing dia kata. Nampak? Saya kekok. Sampai sekarang saya kekok lagi. Semayang jarak ke benda semayang jarak ni? Pelik. Bukanlah kita kata semayang jarak ni tak betul. Memang mufti pun dah keluar kenyataan sebab nak ngelak penyakit. Tapi selagi penyakit ni ada, selagi tu kita semayang jarak dah sampai bila? Macam Ustaz Kazim sebut, betul dah norma baru, tapi sampai bila norma ni? Adakah dah sampai kat 10 tahun, 20 tahun kita dah sini? So anak cucu kita tak reti dah apa tu sembahyang dalam saf. Takkan benda ni nak jadi berkekalan. Jadi kita kena minta sungguh-sungguh, minta tolong Allah. Selesaikanlah masalah ni ya Allah. Angkatlah wabak ni ya Allah. Kami rindu untuk merapat semula dalam saf kami ya Allah. Kami nak bersalam tangan-tangan sahabat kami. Ni gini, Jepun mana pula datang Malaysia ni? Kita nak salam. Sebab Nabi kata bila salam gugur dosa. Kawan ni gugur dosa, kawan ni gugur dosa. Lama mana kita pegang tangan dia. Ini dia buat gitu. Bukanlah nak kata betul lah sebab kita nak jaga SOP apa semua. Tapi sampai bila kita nak ikut SOP ni? Dan akhirnya kita naik dah makin jauh dengan agama. Bukan ikut agama, ikut SOP. Jadi SOP jadi agama lah pula. Jadi kena minta Allah angkat balik wabak ni supaya kita boleh normal balik sebagai seorang Islam yang sempurna. Semayang saf, boleh salam, ambil uduk pakai kolah dan bagai-bagai lagi lah yang dah terbatas di antara kita. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni berkenaan dengan sifat apa namanya tadi, wahdaniyah. Nanti kita akan sambung sifat yang ketujuh pula, iaitu sifat kudrat. Jadi kesimpulan kita pada malam ni nak mengatakan bahawa wahdaniyah itu nak menunjukkan Allah sahaja yang ada, Allah sahaja yang esa. Tak ada zatnya, tidak ada dua, tidak berbilang-bilang, sifatnya tidak berbilang-bilang, perbuatannya tidak berbilang-bilang. Dan hakikat yang wujud pun hanya semata-mata Allah saja yang sebenar-benar wujud. Kita sebenarnya hakikatnya tidak wujud, tetapi hanya diwujudkan.
Lama mana diwujudkan? Bergantung kepada Allah nak mewujudkan kita. So kalau Allah tak nak wujudkan kita, tak adalah kewujudan kita. Jadi semua hidup kita ni tak lari daripada pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga kita mendapat manfaatnya bersama dan supaya kita dapat beramal dan kefahaman yang kuat dalam soal keimanan kita. Moga-moga kita semua mati dalam keadaan orang yang sebenar-benar beriman di sisi Allah, insya-Allah. Jadi macam biasa, kan, tak ada orang lain yang meniaga melainkan saya seorang yang meniaga situ. Jadi semua kena beli situlah. Tapi bukan esa, tapi maknanya satu tu je ada. Jadi semua beli situlah. Nak telur masin memang ada lah. Nak datang tadi bukan main berat kereta. Jadi biarlah kami balik ringan sikit. Nak angkat tong tu berat, nak buat naik atas helak. Jadi kalau beli banyak, ringan sikit angkat. Jadi insya-Allah membeli niat sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah Ustaz Siddiq Noh supaya dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negara kita Malaysia dan umumnya di seluruh dunia, supaya umat sentiasa dibimbing oleh ulama-ulama, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita sebelum kita tutup dengan doa, kita buat tahlil ringkas. Tadi pengusi dah mention kan, ringkas Ustaz ni kata. Ni kita buat tahlil ringkas. Kita baca sama-sama lah. Jangan saya baca seorang. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha numasu insyaallah taala bi rahmatillahi wa karamihi minal aminin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'dar ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma astaghfarna wa ma qulnahu min ya Allah wa ma sallainahu ala nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'atil mubarakah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma thawaban mithla thawabi dzalika ma'a mazidi birrika wa ihsanika ila arwahi man istama'na hahuna bisababihim. Awsilil lahum ma thawaba dzalika minna ilaihim waja'alhu nuran yas'a wa yatala'la'u baina aydihim wa dha'ifil lahum ma rahmataka wa ridwanaka alaina wa alaihim. Allahumma ja'alhu fakakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fidaan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Thumma thawaban mithla thawabi dzalika ila arwahi walidina wa masyaikhina wa walidihim wa masyaikhihim wa jami'il muslimina min masyarikil ardi wa magharibiha. Allahumma ja'al fi sahaifina wa sahaifi walidina wassadatil hadirina wa walidihim ummal jami'u bi rahmati wa ridwan wa adkhilna wa iyyahum fi fasihil jinan ya hannanu ya mannan ya badi'as sama
samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kulhum min dikil qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud ila dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.